Bertemu kembali dalam cerita jika tadi saya bersama dengan Ridauddin Daud membawakan kisah di sebalik laporan yang dibawakan mengenai kes Allahyarham Zulfarhan. Kali ini kita nak membawa anda ke Kedah. Kita nak melihat semula kejadian yang berlaku. Esrawani ada dilaporkan sebelum ini pada 18 Ogos tragedi kepala air yang melanda Yan. Seterusnya tragedi kepala air yang kedua berlaku pada 2 September dan juga kejadian ketiga pada 20 Oktober lalu. Dan ketika ini wakil Esrawani Kedah iaitu Abdul Hadi Cik Awang melakukan revisit kesan perubahan iklim di kawasan perkelahan Yan dan impak kepada penduduk setempat, dan saya kira Abdul Hadi sudah pun bersedia ketika ini. Abdul Hadi, apa khabar? Baik, Syaf. Baik, Abdul Hadi melakukan tinjauan ataupun revisit di Yan. Jadi mungkin ketika ini Abdul Hadi boleh kongsikan situasi semasa di sana kepada penonton. Okey, sebenarnya Syaf, berkenaan dengan kejadian kepala air di kawasan kaki Gunung Jerai ini, kami melakukan liputan sejak malam kejadian itu sendiri, malam 18 Ogos itu sendiri. Sejak malam itu sehingga ke kejadian kali ketiga, iaitu pada 20 Oktober yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu. Sudah pastinya liputan penuh ada di www.esrawani.com dan bercakap mengenai dengan kesan kejadian itu, terutama kepada penduduk itu sendiri. Dan pastinya saya sebut pertama adalah pada sektor pelancongan. Bercakap mengenai sektor pelancongan, kawasan di Yan itu sendiri sudah pastinya menjadi tumpuan kepada orang ramai, terutama melibatkan kawasan air terjun yang cantik. Ada 4 ke 5 air terjun di situ dan juga pantai, iaitu Pantai Murni yang berada berdekatan dengan Pekan Yan itu sendiri. Dan sudah pastinya selepas kejadian kepala air, 3 air terjun yang berada di kawasan Gunung Jerai, kawasan peranginan iaitu kawasan peranginan Sri Perigi, kawasan peranginan Titi Hayun dan juga kawasan peranginan Batu Hampar. Ketiga-tiga itu masih lagi belum dibuka kepada pengunjung, memandangkan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Exco Kerja Raya iaitu Datuk Suraya Yaakob, ketiga-tiga kawasan itu adalah kawasan yang tidak selamat, masih tidak selamat untuk dikunjungi, memandangkan kerosakan yang berlaku hampir total loss di ketiga-tiga kawasan tersebut, terutama kawasan Titi Hayun yang mana perubahan muka bumi yang berlaku di kawasan berkenaan amatlah berbeza sekali. Ada sebelum ini saya sebutkan aliran sungai yang sebelum ini mengalir seperti biasa, kini mengalir ke laluan-laluan baru, terutama membentuk di atas jalan-jalan raya di kawasan sekitar selain memasuki kawasan baru di kawasan penempatan penduduk. Dan sudah pastinya penduduk di kawasan itu terkesan, terutama dari sudut emosi. Ada antara mereka yang saya sempat membuat tadi menzahirkan rasa trauma apabila terdengar bunyi hujan, apabila terlihat kelibat awan-awan kelam. Mereka risau, takut mungkin kejadian yang berlaku 3 kali sebelum ini berulang. Dan sudah pastinya dari sudut peralatan dan sudah sebagainya, memang dari sudut fizikal itu memang rosak. Setiap kali bantuan yang datang, terutama penduduk-penduduk menerima bantuan perabot dan sebagainya dari orang ramai, apabila berlaku kejadian kali kedua, perabot berkenaan yang baru saja diberikan rosak semula. Dan mereka mendahirkan rasa agak teruk apabila terpaksa membersihkan kawasan rumah dengan selut hampir 0.5 meter itu sendiri. Memang agak mencabar untuk terutama dalam kalangan warga-warga emas, itu dalam kalangan penduduk. Dan ada antara mereka juga menyatakan bahawa bila hujan saja pada waktu malam, mereka tidak dapat tidur malam, manakala takut-takut apabila buka pintu pagi esok, lumpur-lumpur daripada kesan air banjir itu ada di depan kawasan rumah, dan mungkin dari sudut keselamatan ada binatang-binatang bahaya dan sebagainya menunggu mangsa saja. Dan itu dari sudut penduduk. Dan dari sudut peniaga setempat, mereka menyatakan bahawa kerugian yang dihadapi sejak kejadian kepala air memang amat dahsyat. Mereka menyatakan bahawa apabila berlaku kejadian kepala air, pertama, operasi kedai mereka terpaksa ditutup. Kedua, mereka juga terpaksa membersihkan rumah. Dan yang ketiga, mereka terpaksa membersihkan kedai masing-masing. Itu memerlukan kos yang agak besar, dan operasi kedai mereka bergantung harap pada operasi kedai masing-masing. Dan ada antara mereka yang mendapat pendapatan hanya RM100 sehari. Apabila kedai ditutup selama 4 ke 5 hari, mereka terjejas hampir 4 ke 500 ringgit. Dan jika kita boleh dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh penduduk dan juga peniaga di kawasan yang tinggal di kawasan Pekan Yan itu sendiri. Kalau bunyi guru hujan, kalau main hujan tengok pokok hujan, benar takut nak kena hujan turun lagi trauma. Trauma sungguh-sungguh lah sejak banjir ni. Yang jadi baru ni pun dah 2 kali naik kan. Sekerat ni juga 2 kali yang naik tu, sekerat pinggang. Cik tak tahu nak habang.
Barang dalam rumah pun habis semua. Mai banjir. Mai ayat pasang memang takut. Ni 30 ni kan. Nak masuk habis dalam rumah. Kain baju pun habis rosak kan. Basuh habis ni. Perabot yang orang bagi tu pun habis rosak dekat. Almari kan. Yang baju tu semua habis jahanam. Oh, tidur tak lena memang. Semalam pun tidur tak lena. Waktu mana hujan dalam pukul 10. Lebat tak tahu nak habang. Hari tu pun dah hari apa. Hujan lebat juga. Lebat melalat. Tak tahu baju cuci tak Yang masuk habis dalam peti dengan selut apa semua macam baru cuci tu adik buat kaki tok kan. Tok tik buat lapik pergi tinggi kan. Besi tu dia main hantar tak ada dalam bilik lah. Oh, ni untuk kali kedua banjir ni dia melanda. Yang pertama tu kira macam kita terkejut. Yang kedua ni kira memang macam trauma lah. Bila tengok pokok hujan kan, kita jadi macam hati tak sedap lah. Dengan keadaan kerosakan dalam kedai, lepas tu kita tak boleh berniaga banyak hari, kesan-kesan dia tu kan. Lepas tu kira penduduk di sini kira tengok kalau macam keadaan pokok hujan tu kira susah hati lah. Kira ada trauma tu masih ada lagi lah. Memang tak boleh buka kedai lah kan. Lepas tu kita ambil masa nak cuci pula kan, 3-4 hari. Lepas tu baru boleh nak berniaga balik kan. Baik Hadi, tadi Hadi ada kongsikan juga, Hadi berkongsi bertemu dengan penduduk-penduduk di sekitar kawasan Yan. Jadi Hadi ada cakapkan juga tadi seperti kami ada laporkan juga bagaimana dengan beberapa pusat peranginan di daerah Yan yang masih ditutup untuk dikunjungi kerana tidak selamat seperti di Titi Hayun, di Seri Perigi dan Batu Hampar masih ditutup kepada orang ramai. Jadi bagaimana dengan penduduk di sana yang terlibat secara langsung dengan aktiviti perniagaan, kerana kita tahu jika ada kawasan-kawasan tumpuan dan kawasan pelancongan pastinya sektor ekonomi di sana juga berkembang. Jadi selepas larangan untuk mengunjungi tempat-tempat ini yang masih dikategorikan sebagai tidak selamat, bagaimana penduduk-penduduk di sana cuba mengadaptasi kepada suasana ataupun ekonomi beralih kepada perniagaan ataupun mencari peluang baru? Mungkin ada yang Hadi dapatkan dengan yang terkini di sana, Hadi. Okey, Syaf, sebenarnya tadi saya ada sempat menemui peniaga dan apabila berada di situ ada 2-3 pengusaha pusat pelancongan, pengusaha chalet pelancongan yang duduk dan kami ada bersembang-sembang. Mereka menyatakan bahawa seperti yang kita laporkan sebelum ini, mereka memang kerugian agak besar sehingga 50 ke 80 ribu ringgit susulan kejadian kepala air yang berlaku 18 Ogos lalu. Namun kejadian kali kedua itu telah memusnahkan apa yang mereka baru saja baiki. Itu yang agak menekan mereka, terutama dari sudut ekonomi. Namun jelas mereka cuba mencari jalan baru. Ada antara mereka yang cuba memulakan perniagaan, terutama membuka gerai-gerai kecilan, terutama di kawasan Pantai Murni itu, manakala di Yan itu salah satu kawasan yang masih dibenarkan untuk beraksi bagi sektor pelancongan adalah di Pantai Murni itu sendiri. Dan sudah pastinya kawasan-kawasan itu sudah pastinya menjadi alternatif baru buat mereka, terutama yang terjejas susulan kejadian bagi pengusaha chalet pelancongan, pengusaha kedai makan yang terletak di berhampiran dengan kaki Gunung Jerai itu berubah tempat ke lokasi alternatif iaitu Pantai Murni untuk meneruskan jualan masing-masing. Ada yang membuat sewaan kasut roda dan sebagainya. Itu yang mereka usahakan dalam memastikan kelangsungan ekonomi mereka dapat diteruskan dalam tempoh sukan yang mereka hadapi itu sendiri, Syaf. Baik Hadi, dalam buletin jam 2 petang sebentar tadi Hadi ada kongsikan antara langkah strategik kerajaan negeri bagi memastikan kejadian sama tidak berulang atau sekiranya kejadian ini berlaku lagi di masa akan datang, ia dapat diatasi sebaiknya dengan mendalamkan sungai. Mungkin Hadi boleh terangkan dengan lebih lanjut di sini, Hadi. Okey, sebenarnya Syaf, kawasan seperti yang saya sebutkan tadi, kawasan sungai itu sebenarnya tidak berlaku sebarang kejadian bencana. Sejak 30 hingga 40 tahun lalu, aliran sungai itu masih berada dalam keadaan baik. Namun kejadian kepala air yang berlaku pada 18 Ogos lalu telah membawa sekali turun debris ataupun kita panggil kotoran ataupun kita panggil pokok-pokok lama, pokok-pokok yang telah tumbang, batuan-batuan besar serta aliran-aliran air kotor yang membawa turun sekali sehingga menyebabkan muka bumi di kawasan sungai asal itu berubah. Asalnya kawasan muka bumi di kawasan sungai itu hanya ada 2-3 cabang. Namun apabila aliran yang deras turun apabila kejadian yang berlaku 18 Ogos lalu diikuti dengan hujan lebat yang berterusan, hujan lebat yang turun pada hari itu telah adalah sama kuantiti dengan hujan yang sepatutnya turun dalam masa sebulan. Itu yang menjejaskan kawasan sekitar itu, yang menjadikan
beberapa laluan baru terbuka dengan sendiri, terutama dalam saliran air sungai itu sendiri. Sebelum ini, seperti yang saya sebutkan, ada 3-4 cabang. Kini ada aliran sungai itu yang terpaksa melalui jalan-jalan utama. Ada yang terpaksa melalui chalet-chalet yang baru dibina oleh pengusaha di situ sendiri. Dan sudah pastinya, apabila itu berlaku, ianya akan menjejaskan aktiviti seharian penduduk. Ada antara mereka yang nak menggunakan jalan raya terpaksa menggunakan jalan alternatif lain apabila jalan itu telah dinaiki air. Ada juga pengusaha chalet yang kita laporkan sebelum ini menanggung kerugian RM80,000 apabila chalet yang baru saja disiapkan tebing mendalamkan kolam di chalet itu terpaksa menanggung kerugian sehingga RM80 apabila air melalui kawasan chalet itu sendiri. Itu antara perubahan muka bumi yang berlaku susulan kejadian aliran debris ataupun kepala air yang berlaku di kawasan kaki Gunung Jerai itu sendiri. Baik, itu perkongsian Hadi mengenai situasi terkini selepas melakukan revisit kesan perubahan iklim di kawasan perkelahan Yan dan impak kepada penduduk setempat. Dan kita tahu juga ketika ini, seperti kami bawakan di asrawani.com, kejadian banjir berlaku di Kedah. Mungkin ada update terkini yang mungkin Hadi boleh kongsikan ketika ini, Hadi. Okey Syaf, sebenarnya tadi saya maklumkan setakat jam 12 tengah hari, namun setakat jam 4 petang ini kami baru saja menerima maklumat daripada pihak APM jumlah mangsa banjir di Kedah meningkat hampir 100 orang. Tadi pukul 12 tengah hari hanya 567 individu. Kini setakat jam 4 petang tadi 665 mangsa daripada 183 keluarga telah ditempatkan di 9 PPS melibatkan 5 daerah, dan antara kawasan yang paling teruk terjejas adalah daerah Pendang yang mana satu pusat pemindahan sementara baru, PPS baru dibuka, iaitu di Dewan Cenderawasih yang dibuka sekitar jam 3.30 petang tadi yang menempatkan 61 mangsa daripada 19 keluarga. Dan tadi juga kru Asrawani ada sempat menemu bual Exco Kebajikan Pembangunan Keluarga Wanita dan Masyarakat ketika melakukan tinjauan mangsa banjir di daerah Kubang Pasu. Beliau menyatakan bahawa kemungkinan besar ada lagi beberapa PPS baru akan dibuka dalam tempoh terdekat, terutama melibatkan hari ini ataupun awal pagi esok, memandangkan ada dalam kalangan mangsa banjir itu positif COVID-19 dan mereka terpaksa diasingkan daripada mangsa banjir yang tidak positif COVID-19 itu sendiri, Syaf. Baik, terima kasih Abdul Hadi Cik Awang atas perkongsian tersebut, revisit kesan perubahan iklim di kawasan perkelahan Yan dan impak kepada penduduk setempat, dan juga Abdul Hadi kongsikan terkini situasi banjir di Kedah. Dan untuk laporan penuh mengenai itu akan kami bawakan di asrawani.com dan buletin awan yang berikutnya. Dan saya kira sekian saja cerita untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.